Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali pada tengah hari yang mulia ni. Sebelum daripada itu, suka saya sebutkan di sini mengenai dengan perbincangan kita pada pagi yang mulia ini, iaitu mengenai dengan bab keuzuran meninggalkan solat. Okey? Dalam bab solat, dia ada, kita panggil kita akan sebut dalam bab solat ini adalah yang berkaitan dengan lughah dan juga istilah, sebelum kita masuk bab keuzuran meninggalkan solat. Solat dari segi lughah, dari segi bahasa, dalam maknanya doa. Doa secara mutlak, doa kebaikan ataupun apa-apa doa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wasalli alaihim. Wasalli alaihim bermaksud adalah wada'u lahum, doalah kebaikan untuk mereka. Doalah kepada mereka. Kemudian wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah daripada maqam Ibrahim itu, jadikan dia tempat untuk sembahyang. Sembahyang di maqam, belakang maqam Ibrahim. Musalla, tempat sembahyang itu tempat untuk berdoa. Okey? Itu dari segi lughah ataupun bahasalah. Musalla wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Perintah Allah Taala jadikan maqam Ibrahim itu adalah tempat solat. Solat sunat tawaf adalah belakang maqam Ibrahim. Okey? Dan musalla ni walaupun nama dia tempat solat, tetapi sebenarnya adalah tempat untuk berdoa juga. Wa salli alaihim. Salli makna sembahyanglah ke atas mereka, maksud sembahyang doa. Okey. Solat di sudut syarak adalah dimulakan dengan beberapa perkataan ataupun beberapa perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan disudahi dengan salam secara ghalib, secara kebiasaannya. Yang dimaksudkan dengan perkataan di sini rukun-rukun qauli lah. Rukun qauli semua ada 5. Takbiratul ihram yang pertama, membaca al-Fatihah bermula dengan bismillahirrahmanirrahim dan berakhir dengan waladdallin. Itu al-Fatihah. Rukun yang ketiga adalah tasyahud akhir, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu sampai situ adalah wajib. Kemudian yang keempat adalah selawat kepada Nabi pada tahiyat akhir. Selawat kepada Nabi. Bacaan tasyahud akhir ni daripada mana? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, sampailah kita mengucap 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampai itu. Rukun qauli yang keempat adalah as-salatu ala nabi, selawat kepada Nabi fihi pada tahiyat akhir, iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
itu adalah hukumnya wajib pada tahiyat akhir. Wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, itu semua sunat. Cuma wa ala ali sayyidina Muhammad pada tahiyat akhir adalah hukumnya sunat ab'ad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampailah fil alamin innaka Hamidum Majid, itu dipanggil sebagai sunat hayat. Okey. Rukun qauli yang kelima adalah at-taslimatul ula, memberi salam. Saya petikan ini semua daripada kitab Ghayatul Muna, syarah kepada Safinatun Najah. Semua ada 5 rukun qauli: takbiratul ihram, membaca al-Fatihah, tasyahud akhir, selawat kepada Nabi pada tahiyat akhir, dan juga memberi salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi. Memberi salam itu adalah wajib. Salam pertama, mengalihkan kepala ke kanan, itu adalah sunat. Okey. Yang dimaksudkan dengan beberapa perbuatan di sini, yang dimaksudkan adalah perbuatan dalam solat. Rukun fi'li, semua ada 8 rukun fi'li dalam solat. Rukun fi'li semua ada 8 di dalam solat. Okey, yang pertama adalah rukun fi'li. Rukun fi'li apa dia? Iaitu an-niyah. Niat ni sebenarnya rukun qalbi. Rukun qalbi. Tapi dia dalam kitab Ghayatul Muna dia letak juga termasuk dalam rukun fi'li. Sebab definisi dari sudut syariat dalam Ghayatul Muna, solat adalah beberapa perkataan, beberapa perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan disudahi dengan salam. Jadi tidak ada di situ rukun qalbi itu termasuk dalam rukun fi'li lah. Seolah-olahnya begitu. Rukun fi'li ini adalah niat. Dia adalah perbuatan hati, niat. Dia perbuatan juga, perbuatan hati, lintasan hati, niat. Kemudian yang keduanya adalah al-qiyam. Itu rukun fi'li juga, kita qiyam, bangun. Dan yang ketiganya adalah ar-ruku'. Ruku', perbuatan ruku'. Yang kedua adalah al-qiyam, berdiri tegak. Yang ketiga adalah ruku'. Yang keempat adalah i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Yang kelima sujud, 2 kali sujud. Sujud pertama, sujud kedua, setiap rakaat. Yang keenam adalah sujud, duduk antara 2 sujud, itu rukun fi'li. Yang ketujuh adalah duduk tasyahud akhir. Duduk pada tasyahud akhir itu adalah wajib. Yang ke-8 yang dipanggil sebagai tertib. Tuma'ninah pada rukun-rukun keseluruhannya, fahiya hayatun mu'tabaratun fiha. Setiap 8 ini, setiap 7 tertib tak termasuk lah. 7 rukun ini, buang satu lagi, niat dengan tertib buang, jadi 6 qiyam, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, duduk tasyahud akhir. Semua ke-6 ini memerlukan tuma'ninah. Sekiranya tanpa tuma'ninah maka tak sah. Setiap rukun fi'li ini perlukan kepada tuma'ninah. Okey. Mereka menyatakan dalam definisi solat di sudut syariat, secara ghalibnya dimulakan dengan takbir dan disudahi dengan salam. Sebab apa secara ghalib kebiasaannya? Kerana solat orang yang bisu, dia perbuatan tanpa perkataan. Orang bisu tak boleh sebut orang bisu. Sebab bahasa isyarat ni, orang bisu ni nak mengeluarkan satu bahasa isyarat cukup susah loh. Perlukan panel, mesyuarat berkali-kali sampai keluar. Sebab dalam bahasa isyarat kita nak sebut haram dan makruh, macam mana? Haram perkara dilarang, berdosa. Makruh dilarang juga tapi tak berdosa. Dia bawah sikit daripada haram. Macam mana kita nak bezakan? Nampak tak? Jadi ulama duduk bersidang untuk
menyebutkan perbezaan tu. Apakah beza di antara haram dan juga makruh. Okey. Solat orang yang bisu perbuatan tanpa ada perkataan. Solat orang yang tak boleh bergerak, contoh dia disalib, diikat, dia tak boleh. Bila dia diikat di pokok, di besi, dia solat dia adalah menggunakan perkataan tanpa perbuatan. Ada orang solat menggunakan perkataan, menggunakan perbuatan tidak perkataan, seperti orang bisu. Ada juga menggunakan perkataan, tidak menggunakan perbuatan. Solat yang kena ikat, orang yang diikat, tak boleh bergerak. Solat-solat yang 5 dan juga solat Jumaat rukun daripada rukun-rukun Islam. Hukum orang yang mengingkarinya, orang yang meninggalkannya kerana malas ataupun kerana mengambil tidak endah hukum kewajipan solat, maka satu kesalahan jenayah yang besar dalam Islam. Hikmah pensyariatan. Hikmah pensyariatan solat. Solat ni sebenarnya untuk merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak bagi tahu bahawasanya betapa hina diri kita di hadapan Allah. Tak ada apa-apa. Nak dibandingkan dengan langit, bumi, lautan, pokok lagi besar daripada kita. Pokok impak kita pun boleh mati. Motor langgar kita pun boleh mati. Yang kecil dia. Jadi tak ada, di hadapan Allah kita tak ada apa-apa. Sebab itu kita tazallul al-khudu' di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bermunajat kepada Allah menggunakan semua anggota kita ni untuk berkhidmat, berkhidmat untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena jaga setiap anggota yang Allah berikan pada tubuh badan kita supaya terpelihara daripada dosa. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat sebenarnya kita menggunakan anggota badan kita dalam semayang. Kita tak boleh bergerak lebih-lebih. Kita semayang, kita jaga adab dan tata tertib dalam solat. Begitulah juga firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran yang saya bacakan tadi, aqimis solah. Kamu dirikanlah solat kerana solat itu dapat mencegah daripada perbuatan fahsya dan juga perbuatan yang mungkar. Asal kewajipan solat sebelum pada ijma' daripada dalil daripada Quran dan juga hadis. Allah Ta'ala menyatakan, wa aqimus salah, dirikan solat. Nabi SAW bersabda, faradallahu ala ummati lailatul isra' 50 salatan. Allah Ta'ala fardukan kepada umatku pada malam Isra' 50 kali solat. Fala azal uraji'uhu, sentiasalah aku berulang alik. Wa as'aluhu, aku minta at-takhfif, keringanan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada 50 solat, hatta ja'alaha khamsan, sehingga jadilah solat tersebut 5 waktu sahaja. Fi kulli yaumin wa lailatin, pada setiap hari, setiap satu hari satu malam 5 waktu saja yang diberikan kepada kita. Okey? Dalam hadis akhir, hadis qudsi, inni iftaradtu ala ummatik 5 salawatin, aku telah fardukan kepada umat kamu 5 solat. Wa ahidtu indi ahadan, aku berjanji dengan satu janji di sisi aku, annahu man jaa, iaitu siapa yang datang kepada Allah Ta'ala dalam keadaan dia menjaga solat 5 waktu tepat pada waktunya, tak terkeluar daripada waktu, maka Allah Ta'ala kata, adkhaltuhu al-jannah, aku akan masukkannya ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa man lam yuhafiz alaihinna fala ahda lahu indi, siapa yang tak menjaga solat 5 waktu, maka tidak ada janji bagi Allah Ta'ala,
tidak ada janji untuknya di sisi aku. Riwayat daripada Abu Daud. Justru itu solat tidak akan gugur daripada seorang Muslim yang baligh, yang berakal, dipanggil sebagai mukallaf. Itulah man yalzamahu khitabullah. Khitab Allah Ta'ala mewajibkan kepada mereka. Yang mana Allah Ta'ala perintahkan solat, wajib solat. Allah Ta'ala perintahkan buat satu larangan, maka wajib menjauhi larangan tersebut. Ini adalah ditaklifkan, dipertanggungjawabkan kepada seseorang yang bergelar sebagai mukallaf, iaitu baligh dan juga berakal. Wa huwa ala ayyi halatin kana. Bila mana difardukan solat tidak akan gugur bila nama di seorang Muslim, seorang yang mukallaf, baligh dan juga berakal. Apa yang tidak akan gugur? Tidak akan gugur kewajipan solatnya dalam apa juga situasi. Sama ada ketika mana dia sakit. Ketika dia sakit, wajib solat. Cuma solat mengikut kemampuan dia sebab dia sakit. Solat ketika berjihad, berperang di Palestin, Lebanon, di Iran sedang berperang. Contoh sedang berperang ni, semayang 5 waktu wajib ke? Ataupun sibuk dengan perang tak perlu semayang lah, nak tegakkan syiar, nak pelihara tanah air, nak jaga rakyat, nak jaga negara daripada diserang, tak perlu semayang. Semayang tetap wajib, 5 waktu wajib dalam situasi perang ataupun bukan perang, wajib. Dalam Quran sendiri menyebut tentang solat berjemaah semasa perang. Dalam perang pun solat berjemaah. Kalau tak perang dalam keadaan aman, lebih lagi lah dituntut untuk solat berjemaah. Au jihadin, ketika berjihad, atau selain daripada itu, selagi mana akal kita masih waras, maka hukumnya adalah wajib seseorang itu menunaikan solat. Tidak ada satu perkara yang menggugurkan seseorang daripada melaksanakan kewajipan solat, sama ada kerana dia sakit ataupun dia berjihad. Solat itu tetap wajib orang yang sakit mengikut kemampuan dia, selagi mana seseorang itu masih berakal. Melainkan kalau dia gila, mental, nyanyok, maka tak wajiblah solat. Dan tidak diberikan uzuran untuk meninggalkan solat sama sekali dalam apa juga situasi, sehingga kan kalau dia tak mampu bergerak sekalipun, illa bi ajfanih fa'ala, melainkan dengan kelopak mata je boleh bergerak, tangan tak boleh gerak, jari pun tak boleh gerak dah, kaki pun tak boleh gerak lah. Uzur sangat-sangat dah tu. Cuma tunggu masa untuk disembahyangkan, untuk dimatikan, untuk dimandikan saja. Tapi masih hidup, akal pun masih berfungsi. Maka pada ketika itu adakah wajib solat? Wajib dia solat hanya dengan kelopak mata sebab akalnya masih waras. Sekiranya dia tak mampu untuk solat, amarraha ala zahiri qalbih, maka jalankan dalam lintasan hati dia sedang solat, sedang qiyam, sedang baca Fatihah, kemudian sedang rukuk, sedang i'tidal, sujud, lintaskan dalam hati sedang melaksanakan solat. Oleh yang demikian, berdosalah orang yang mentakhirkan solat daripada waktunya. Maksud mentakhirkan solat, lewatkan solat tanpa sampai terkeluar waktu. Solat zuhur sampai habis dah solat zuhur, 4.20 dah habis dah zuhur, baru nak sembahyang zuhur. Berdosa hukumnya. Tidak ada keuzuran untuk mentakhirkan, melewatkan solat, melainkan bagi orang yang mana ada keuzuran untuk dilewatkan solat. Contohnya seperti mana seseorang yang sedang bermusafir, boleh dilewatkan solat, dipanggil jamak takhir, dengan sebab keuzuran. Selain daripada itu tidak dibenarkan. Sekarang saya nak menyebut beberapa keuzuran dalam solat ini. Keuzuran yang tidak berdosa. Orang yang melewatkan solat, maksudnya orang yang melewatkan solat sampai terkeluar daripada waktu dia. Lewatkan zuhur sampai terkeluar pada waktu zuhur, dah masuk waktu asar dah. Tapi dia tak berdosa tau. 2 golongan, iaitu sebenarnya di sana ada 2 lagi keuzuran, semua ada 4, tapi tak disebutkan di sini. Hanya disebutkan dalam kitab Ghayatul Munah adalah 2 sahaja. Apa dia? Yang pertamanya dipanggil sebagai tidur. Orang yang tidur sebelum masuk waktu, sebelum zuhur dah tidur dah, bangun-bangun tengok-tengok dah asar,
Jadi hukumnya tidak berdosa. Sama ada dia tahu dia bangun, dia akan terjaga bangun daripada tidur untuk solat. Sama ada dia tahu dia akan bangun untuk solat apabila dia tidur ni, walaupun sebelum zuhur, ataupun la yastayqidhu laha, ataupun dia tak boleh bangun untuk solat zuhur. Yang penting dia tidur adalah sebelum waktu zuhur, sebelum masuk waktu, sebelum azan. Dia tidur sebelum azan zuhur. Tak kiralah dalam sangkaan kuat dia, dalam hati dia, dia rasa dia boleh bangun ataupun dia tak boleh bangun, dia selalu tidur, memang tidur terus, tak apa, tak jadi masalah, tak berdosa. Sebab tak masuk waktu lagi. Falau nama man hadha halahu fala isma alaih. Siapa yang tidur, orang yang mana keadaan yang saya sebutkan tadi, sebelum masuk waktu, tak kiralah dia dalam sangkaan dia jaga sempat semayang ke tak sempat semayang, yang penting dia tidur sebelum masuk waktu, maka hukumnya tidak berdosa. Sesungguhnya sebahagian sahabat radhiyallahu taala anhum, dia datang berjumpa dengan Nabi SAW. Dia kata kepada Nabi, ya Rasulullah, inna ahlu baitin, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami ni penghuni rumah, la nastayqidhu, kami tak boleh nak bangun tidur, hatta tamassasy-syamsu, sehinggalah matahari naik. Matahari dah terbit dah, barulah kami bangun. Hatta tamassasy-syamsu zuhurana, sampai matahari dah kita nampak matahari, barulah kami bangun tidur. Fa amarahu an yusalliyaha idza istayqadha. Nabi perintahkan dia untuk dia sembahyang bila dia jaga. Dia bangun, sembahyanglah. Sembahyanglah, dipanggil qada. Qada sembahyang, iaitu subuh lah, sembahyang subuh ni. Wala tajib alaihi fawriyatul qada, cuma tak wajib lah untuk dia qada segera. Tapi kalau dia dah bangun, sudah pukul 8, matahari dah naik dah, nak qada pukul 9 pagi boleh, 10 pagi boleh, nak qada lepas sembahyang zuhur nanti pun boleh, tak jadi masalah. Adapun apabila seseorang yang tidur, dia tidurnya bila? Seseorang yang tidur selepas daripada masuk waktu, dia dah azan zuhur, dia tidur. Dia tak semayang dulu, dia tidur, tapi dia berazam untuk melakukan solat. Dia ada keazaman nak tidur sebab penat, nak tidur je, nanti sekejap lagi dia bangun untuk solat. Dan dia dalam sangkaan kuat dia menyangka dia akan bangun, walau biiqadhi thiqatin lahu qabla an yadhiqal waqt anha. Walaupun dia pesan kepada seseorang, dia pesan kepada isteri dia, kepada kawan dia duduk satu rumah dengan dia, kata nanti kejut aku tak sembahyang zuhur lagi, kejut aku sebelum azan asar lah. Jangan pula kejut 2 minit sebelum azan asar, macam mana nak ambil wudu nak sembahyang. Jadi mana kejutlah sebelum tu setengah jam ke 1 jam sebelum asar. Okey, kalaulah dia melakukan seperti ini, dia tidur dah masuk waktu, dah azan dah pukul 1, 1-2 minit azan, 1:30 dia tidur, dia pesan kawan dia pukul 2:30 kejut dia, atau pukul 3 nanti kejut dia. Kemudian selepas daripada itu dia tak bangun, sampailah selagi 1 minit 2 minit nak azan zuhur baru dia nak azan asar baru dia bangun. Fa innahu la ya'sam bihadza at-ta'khir. Sebenarnya kesalahan ini dia tak berdosa. Walaupun dia sudah dah azan asar dah pun, dia tidur 1:30, azan pukul 1-2 minit, dia pesan kawan dia kejut pukul 2:30, bangun 4:30, azan 4 suku. Apa yang perlu dia buat? Adakah berdosa? Tak berdosa dengan sebab dilewatkan sembahyang ini, dan tidak wajib untuk segerakan qada. Sebab ini dipanggil sebagai kerana keuzuran. Kerana keuzuran. Dia dah pesan dah dekat orang, dan dia pun yakin dia akan bangun, rupa tak bangun. Okey. Ada pun satu masalah yang lain apabila dia tidur selepas masuk waktu.
azan 1-2 minit, dia tidur 1.5, dan dia sangka tidur dia ni akan terus sampai ke waktu asar. Dalam sangkaan kuat dia, kat aku kalau tidur ni jawapannya sampai ke 4.30 atau pukul 5 baru bangun. Maka dia tidur juga, maka hukumnya berdosa. Fa innahu ya'sam bin naumi awwalan. Dia berdosa pertama sekali kerana dia telah tidur. Yang keduanya, dia tidur tu dah berdosa dengan sebab dia tidur. Sepatutnya tak boleh tidur. Kalau dia tidur memang tak akan bangun lah. Wa bi ikhrajis solah anil waqti, dan juga dia mengeluarkan solat daripada waktunya. Sekiranya tidur dia itu menenggelamkan dia sampai habis waktu. Itu yang kedua. Dosa dia. Dosa yang pertama sebab dia tidur. Yang kedua sampai keluar daripada waktu lah, sebab dia tidur lama sangat. Itu sangkaan kuat dia lah. Kalau dia tidur pukul 1.30, maka wajib pada ketika tu qada. Qada tu bukan qada boleh tangguh-tangguh, tak boleh. Dia bangun tidur terus qada. Dia bangun tidur sedar pukul 4.30 dah masuk asar, wajib dia terus ambil wuduk. Jangan semayang asar lagi, semayang zuhur dulu wajib. Dia qada segera wajib. Kalau dia semayang asar dulu, dia berdosa. Semayang asar sah, tapi dia berdosa disebabkan lewatkan semayang zuhur tadi. Wa in sadafa annahu qama wa salla fil waqti. Sekiranya dia bangun, dia semayang dalam waktu, sekiranya dia bangun dan dia semayang dalam waktu, irtafa'a ismu tarkis salah wa baqiyal ismu alladhi hasala bin naum wa la yartafi' illa bil istighfar. Kalaulah secara kebetulan dia tidur, secara kebetulan dia kata 1-2 minit ni zuhur, 1.30 dia tidur. Dia kata kalau aku tidur ni selalunya memang tak bangun lah. Jawapannya pukul 5 baru bangun. Tengok-tengok pukul 4 dia bangun, 4.20 azan, pukul 4 dia bangun. Maka pada ketika tu dia bangun, ambil wuduk, semayang dalam waktu zuhur. Adakah dia dianggap berdosa? Dia tak berdosa. Terangkat dosa, tak berdosa. Sebab dia masih sempat semayang dalam waktu. Sempat semayang dalam waktu. Cuma dosa dia adalah dosa disebabkan dia tidur. Sebab dia sangkaan kuat dia tak bangun, dia tidur juga. Dia tak bangun dalam waktu zuhur. Dah azan zuhur lah, tapi dia tidur juga. 1.30 tu dia tidur. Tidur tu berdosa. Wala yartafi' illa bil istighfar. Maka untuk diampunkan dosa tidur tadi, hendaklah dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man dakhala alaihi waqtus salah. Siapa yang masuk waktu solat, siapa yang mana waktu solat dah masuk lah, wa zala tamyizuhu bisababi tamakkunun naum minhu, dan hilanglah tamyiz dia dengan sebab terlampau mengantuk. Walam yumkinhu daf'uhu fala hurmata alaihi wala karaha. Azan zuhur dah masuk, 1-2 minit dah masuk zuhur, tapi dia ni malam tadi anak dia sakit, jaga anak dia di hospital, kemudian balik. Bila balik ni, isteri dia buat kerja tadi, ada urusan meeting pula pukul 1 baru boleh balik. Pukul 12 lah baru boleh balik sampai rumah pukul 1. Sampai pukul 1 lebih sikit, 1 suku. Aduh, dia kata tak boleh nak sembahyang. Memang tak tahan sangat mata ni. Tak boleh nak buka mata ni. Kalau sembahyang pun tak tahu berapa rakaat, tak tahu dia baca apa, sebab terlampau mengantuk ni. Bila terlampau mengantuk, maka pada ketika itu dia tidurlah dulu. Tak haram. Walaupun dah masuk waktu ni, tapi tak boleh nak buka mata. Tak boleh nak, kalau dia paksa juga sembahyang, dia tak tahu apa yang dia perlu. Apa yang dia perlu untuk tidur dahulu. Dia mesti tidur dahulu. Apa hukum orang yang mengejutkan orang yang tidur? Hukum dia wajib mengejutkan orang yang tidur sekiranya dia mengetahui bahawasanya orang tadi tidur selepas masuk waktu. Dia tahu, saya tahu kawan saya satu rumah dengan saya tidur selepas masuk waktu, dan dia tak bangun-bangun ni, maka saya wajib kejut dia untuk sembahyang zuhur. Kalau tak, dia akan terlajak sampai masuk waktu asar. Hukum bagi saya wajib apa? Wajib kejut dia, wajib membangunkan dia.
Ini daripada bab an-nahyu 'anil munkar, melarang daripada kemungkaran. Maksudnya kita dah tahu dia tidur 1:30, memang tak semayang lagi pun, keluar sekali dengan kita, balik-balik terus tidur, maka wajib kepada kita yang kita tahu ni kejut dia. Seperti itulah juga mengejutkan orang yang mana pasti kemudaratan akan datang kepada dia dalam keadaan dia tidur. Seumpama akan jatuh kipas atas badan dia, akan jatuh, berlaku gempa bumi, tidur bawah kipas, takut kipas tu jatuh atas dia, bumbung jatuh atas dia, wajiblah dia kejut orang tadi supaya bergerak. Atau berlaku kebakaran, kejut dia, ajak dia keluar, wajib hukum dia. Sebab nak selamatkan dia, walaupun dia sedang tidur, wajib kita kejutkan dia. Ataupun ada datang perompak pencuri masuk dalam rumah seseorang, dia dalam rumah tersebut, wajib dia kejutkan orang sedang tidur, supaya untuk selamatkan diri dia daripada diapa-apakan. Itu wajib. Dan ada ketikanya sunat untuk kejutkan orang yang tidur ni. Ada beberapa tempat. Contohnya sekiranya dia mengetahui bahawasanya kawan dia tadi tidur sebelum masuk waktu, liana las-salah fih, untuk dia sempatlah solat dalam waktu tersebut, dia nak tidur dulu. Wa man nama amamal musallin, siapa yang tidur depan orang yang semayang, ataupun di depan di mihrab, ataupun di saf, ataupun di fi baitin wahdah, ataupun di rumahnya, itu sutuh tu maknanya kalau negara Arab dia tak buat bumbung, dia buat atas tu tempat kita berehat, untuk berehat, makan, santai, tidur. Okey, berada di atas sutuh, la hajis lahu au fi Arafah waqtul wuquf, ataupun berada di Arafah pada waktu wukuf, ataupun di tangan dia ada apa, ada kesan makanan yang belum dibasuh lagi, kerana syaitan akan datang pada tempat-tempat yang kotor. Ini semua adalah sunat untuk kita kejut dia lah. Kejut dia, tangan dia kotor, kejut dia, basuh. Dia makan-makan, tertidur, kita kejutkan dia, basuh tangan dulu, sunat. Tidur di atas bumbung, mana di atas sutuh yang bukan bumbung tapi tingkat atas yang tidak ada penghadang, kita kejut dia juga. Di Arafah tidur, Arafah ni mengantuk, macam mana kita kena tahan? Sebab dia tempat mustajab untuk berdoa, minta apa saja ketika wukuf di Arafah. Kalau seseorang kawan kita sedang wirid baca Quran, doa, tertidur, kita kejut dia supaya sambung balik bacaan doa dia, sambung balik bacaan Quran dia. Orang yang tidur di saf, kita kejut dia. Ni tempat semayang ni, di saf pertama, kedua, ketiga, bukan tempat tidur bahagian belakang. Okey, kemudian orang yang tidur di hadapan orang yang sedang solat, orang yang sedang tidur di hadapan orang yang sedang solat. Kita sedang semayang, orang baring belakang kita, bukan kita nak baring di hadapan kita, bukan kita nak solat jenazah ni, kita nak semayang, ada orang baring melintang di hadapan kita, maka kita disunatkan kejut dia, suruh bangun, pindah tempat. Dan juga orang yang tidur selepas semayang subuh, dia tidur sebelum terbit matahari. Selepas semayang subuh dia tidur sebelum terbit matahari, kita kejut dia. Wa in kana sallas subuh, selepas terbit fajar, maknanya lepas azan subuh dia tidur, kita kejut dia, sunat sebelum terbit matahari. Walaupun dia dah semayang subuh, dah dia tidur, kita kejut dia lah. Sebab apa? Sebab waktu tersebut bumi akan mengadu kepada Allah orang yang tidur pada waktu tersebut lah. Maknanya waktu tersebut bukan waktu yang sesuai. Dalam kitab ni kata bumi akan bergegar, akan mengadu kepada Allah Ta'ala, orang yang tidur selepas semayang fardu subuh. Sebenarnya waktu tu bukan waktu sesuai untuk tidur. Orang tidur selepas asar, disunatkan kita kejut dia. Sebab waktu asar ni dia boleh beri kesan pada akal kita. Maknanya kita tak apa normal, kita bangun tidur tak tahu ni siang ke malam ni, sebab bangun lepas asar, tidur selepas asar. Tidur selepas daripada asar. Orang yang tidur dalam keadaan menerap,
Disunatkan kita kejut dia. Kerana tidur menyerap ni Allah Ta'ala murka kepada dia. Begitu juga perempuan tidur dalam keadaan terlentang. Terlentang. Perempuan kena mengerenglah tidur. Terlentang. Maka kita disunatkan juga kita kejut dia. Disunatkan juga mengejutkan orang yang tidur untuk solat malam. Untuk makan sahur. Untuk bangun tahajud. Ini semua disunatkan untuk kita kejut dia. Sekiranya semua ini tidak mendatangkan apa-apa kemudaratan kepada al-muqis, orang yang mengejutkan. Kalau orang yang kejut tu dia tahu dia kejut, pasti orang tu dia akan marah, dia akan pukul dia, akan mengamuk dengan dia, akan mendatangkan kemudaratan kepada orang yang kejut, maka jangan kejut orang tersebut. Kerana kemudaratan, kerana darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak keburukan lebih diutamakan berbanding kita nak mengambil manfaat. Kita nak buat baik, tapi dalam buat baik itu akan mencederakan diri kita, akan memberi mudarat kepada diri kita, kita tinggalkan. Okey, insya-Allah kita akan masuk perkara yang kedua yang dibenarkan untuk gugur solat seseorang. Cukup sekadar ini dulu, kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan juga suratul asr. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.